ada beberapa pengecualian kepada penggiliran ini. Ini saya akan jelaskan mengikut fasa-fasa nanti, ya. Pengecualian ini adalah berdasarkan fasa-fasa yang kita akan jelaskan sekejap lagi. Pertama sekali, murid berkeperluan khas. Ya, murid berkeperluan khas umumnya tidak digilirkan. Yang kedua, murid tingkatan 6 semester 2 dan IBD tahun 2 serta peperiksaan yang kita nyatakan. Ini pun kita akan jelaskan sekejap lagi, ya. Yang ketiga, murid sekolah asrama sepenuhnya. Yang keempat, murid kelas peperiksaan antarabangsa. Dan yang kelima, murid prasekolah atau tadika swasta atau pusat perkembangan minda antara 4 ke 6 tahun. Dan akhir sekali, sekolah kurang murid. Sekolah kurang murid ini, kapasiti sekolah hanyalah tidak melebihi 150 orang, maka sekolah itu secara keseluruhannya tidak perlu digilirkan. Ini adalah prinsip asas. Saya akan jelaskan satu persatu dalam konteks fasa-fasa yang kita akan lihat nanti. Pertama sekali, pembukaan sekolah untuk fasa 1. Seperti mana yang dinyatakan dalam Pelan Pemulihan Negara, untuk fasa 1 tiada sekolah yang dibuka. Maka semua murid untuk negeri-negeri dalam fasa 1, sama ada mereka di sekolah rendah atau mereka di sekolah menengah, mereka akan terus melaksanakan PDPR. Ya. Terusnya, bagaimanakah pula pembukaan sekolah rendah dalam fasa 2? Fasa 1 tidak ada yang akan ke sekolah. Ya. Fasa 2 untuk murid sekolah rendah hanya murid MBK, iaitu murid berkeperluan khas, ya, anak-anak istimewa di sekolah kebangsaan pendidikan khas dan juga murid-murid PPKI, program pendidikan khas integrasi yang akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Saudara-saudari, dalam sesi libat urus kami bersama anak-anak istimewa ini dan juga bersama dengan ibu bapa mereka, ramai yang memohon agar mereka dapat kembali ke sekolah. Dan perkara ini kita telah bincangkan dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara, dan kita bersetuju untuk membenarkan murid ini kembali ke sekolah dan mulai dari fasa 2. Terusnya adalah pembukaan sekolah menengah dalam fasa 2. Untuk sekolah menengah dalam fasa 2, selain daripada murid tingkatan 6 semester 2 IBD, murid tingkatan 6 semester 2 IBD tahun 2 dan juga program pra-universiti semester 3 di Sekolah Sukan Malaysia, murid MBK yang disebutkan tadi dan murid kelas peperiksaan antarabangsa yang disebutkan dalam senarai termasuk IGCSE, O-Level, A-Level dan Australia Higher School Certificate dan IBDP ini dibenarkan untuk hadir ke sekolah dalam fasa 2. Mengapa? Murid-murid kelas peperiksaan ini akan menduduki peperiksaan dalam masa yang terdekat. Maka untuk mengurangkan tekanan pada anak-anak ini yang bakal menduduki peperiksaan, kita benarkan mereka kembali ke sekolah dalam konteks ini tanpa penggiliran. Saya bagi contoh, murid tingkatan 6 semester 2. Mereka akan menduduki peperiksaan STPM semester 2 pada akhir bulan Oktober. Maka kita benarkan mereka kembali ke sekolah tanpa penggiliran dan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Terusnya adalah berkaitan dengan pembukaan sekolah rendah di fasa 3. Ya, tadi pembukaan sekolah rendah fasa 2, pembukaan sekolah menengah fasa 2. Sekarang ini pembukaan sekolah rendah fasa 3. Untuk pembukaan sekolah rendah fasa 3, kalau kita ingat tadi di fasa 2, murid MBK, di SKPK dan juga PPKI hadir ke sekolah. Murid prasekolah, kita tambah satu kumpulan yang akan hadir ke sekolah dalam fasa 3 adalah murid prasekolah serta tadika swasta yang hadir tanpa penggiliran.
Murid lain masih lagi laksanakan PDPR. Umumnya, fasa 1, fasa 2 sekolah ditutup untuk sekolah rendah. Fasa 1 sekolah ditutup untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Ya. Fasa 2 sekolah rendah kita buka untuk murid MBK dan sekolah menengah kita buka untuk murid kelas peperiksaan yang akan menghadapi peperiksaan dalam masa yang terdekat dan juga murid MBK di sekolah menengah. Itu fasa 2. Masuk fasa 3, murid sekolah rendah masih lagi belum ke sekolah secara keseluruhannya, hanya murid MBK yang saya jelaskan tadi dan murid prasekolah. Atau di sekolah tadika swasta, murid tadika swasta. Murid-murid lain di sekolah rendah masih kekal di rumah melaksanakan PDPR dalam fasa 3. Terusnya adalah pembukaan sekolah menengah dalam fasa 3. Ya. Yang kuning itu adalah tambahan daripada yang asal. Yang asal kita sebut tadi, pembukaan di fasa 2, siapa yang boleh ke sekolah, 3 kumpulan yang kita sebutkan tadi, dan selain daripada itu, murid kelas peperiksaan antarabangsa yang lain. Yang ini kita nyatakan, boleh lihat dalam senarai itu, hadir secara penggiliran, murid pra-Universiti Sekolah Sukan Malaysia dan murid kelas peperiksaan awam di sekolah asrama sepenuhnya hadir tanpa penggiliran dan murid kelas peperiksaan awam di sekolah harian atau swasta hadir dengan penggiliran. Apa yang kita boleh lihat dalam konteks ini, umumnya kalau saya boleh ringkaskan bahawa untuk fasa 3 yang hadir ke sekolah bagi sekolah menengah selain daripada murid berkeperluan khas adalah murid kelas peperiksaan. Yang detail tu adalah jenis-jenis peperiksaan yang dibenarkan hadir. Ya. Jadi, murid kelas peperiksaan awam, kalau mereka ini adalah murid asrama, maka mereka tak digilirkan. Maknanya, kalau tingkatan 5 masuk ke asrama, kita tak gilir minggu ni datang, minggu depan balik, tak ada. Ya, kita teruskan kekalkan mereka di asrama dengan SOP yang saya akan jelaskan nanti. Iaitu untuk pembukaan sekolah bagi fasa 3. Fasa 3, sekolah menengah, kelas peperiksaan sahaja umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Kalau dilihat dekat sini, kehadiran baru 56 orang. Jadi sepatutnya kita ada 63 campur 125. Lebih kurang 188. Belum sampai separuh lagi kehadiran. Bolehlah remind kawan-kawan, rakan-rakan, jiran-jiran semua yang masih belum masuk untuk masuk ke ruangan
alam maya kita melalui platform Google Meet pada hari ini kerana kita ada penerangan yang agak penting memandangkan besok lusa anak-anak kita dah nak balik ke sekolah untuk pendidikan khas, manakala pada 18 hari bulan anak-anak prasekolah pula akan hadir ke sekolah. Jadi taklimat pada hari ini merangkumi kedua-dua sekali prasekolah dan juga pendidikan khas, walaupun kehadiran anak-anak kita ni berbeza. Anak-anak prasekolah akan hadir pada 18 Oktober, manakala anak-anak pendidikan khas akan hadir pada 4 Oktober. Jadi jam pun dah menunjukkan 92 minit kehadiran baru mencecah 62 termasuk dengan guru dan staf ni 62 ni. Ibu bapa masih lagi belum mencapai 50%. Jadi saya rasa kita bagi masa sehingga 95 minit ataupun 9-10 minit. Okay. Bolehlah rimai-rimai lagi sekali kawan-kawan, saudara-saudara, ibu-ibu bapa, rakan-rakan yang lain untuk join sebab penting. Apa yang nak disampaikan ini agak penting, iaitu berkenaan dengan pelaksanaan pembukaan sekolah SOP 3.0 yang mana kesemua pihak termasuk ibu bapa memainkan peranan untuk menjayakan pembukaan sekolah ini bagi kelancaran dan keselamatan anak-anak yang kita sayangi sekalian. Okay. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan dan perempuan mempunyai sebarang pertanyaan, di hujung nanti kita akan buat Q&A. Saya akan cuba menjawab persoalan tuan-tuan dan perempuan di hujung sesi nanti. Bersama dengan saya pagi ini kita ada yang di Pertua PIBG, Encik Zero Ermadi pun ada dengan saya. Penolong kanan pendidikan khas, penolong kanan pentadbiran, okay. Dan kita ada 2 orang guru daripada prasekolah dan juga pendidikan khas. Okay, untuk kita sama-sama melancarkan perjalanan program pada pagi ini. Saya harap tuan-tuan dan perempuan yang berada di rumah, terutama ibu bapa, sihat sejahtera dan sarapan. Okay, kita santai-santai pagi ni sambil-sambil saya menerangkan berkenaan dengan perjalanan pembukaan sekolah. Tuan-tuan dan perempuan yang ada kat rumah tu bolehlah sambil-sambil sarapan, sambil-sambil dengar. Okay. Nanti kalau ada soalan di hujung nanti tuan-tuan dan perempuan boleh kemukakan soalan untuk saya jawab. Tak boleh buka, link PPKI tak boleh buka. Baik, tak apa, nanti kita buat penambahbaikan dekat link kehadiran tu. Okay, link tu rasanya dia private tu, open for all. Baik, kejap lagi kita betulkan. Kita tunggu 5 minit lagi tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah 9-10 minit apabila semua dah hadir, kita akan mulakan taklimat kita. Macam mana anak-anak kat rumah semua sihat Alhamdulillah. Hampir 4 bulan dia orang tak balik ke sekolah ni. Ni kita nak balik ke sekolah ni. Harap-harap semua dalam keadaan baik-baik.
Baik, harap bersabar. Link kehadiran dalam proses untuk dibaik pulih. Kejap lagi kita dah dapat link baru, nanti kita bagi. Nah. InsyaAllah taklimat pagi ni pun kita tak mengambil masa yang panjang lah. Kita cuba habiskan dalam masa sejam ataupun sejam setengah. Sekiranya banyak persoalan di hujung nanti, mungkin akan drag sedikit. Okay? Kalau tak ada apa-apa, semua faham dalam masa sejam setengah, insyaAllah kita akan selesai taklimat pada pagi ini. Okay? Kalau saya rasa ramai yang dah lihat ataupun tonton taklimat daripada yang bahagia, yang berhormat Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Pendidikan kita. Okay, beliau pun acap kali memberikan penerangan di media sosial, sama ada di televisyen ataupun Facebook beliau. Cuma yang beliau terangkan itu umum satu Malaysia. Jadi hari ini kita nak khususkan di Selangor dan di kawasan Setia Alam ini. Okay, jadi mungkin lebih terperinci untuk pengkhususan pembukaan sekolah di SK Setia Alam. Okay, jadi kalau ada apa-apa pertanyaan nanti saya akan cuba jawab. Okay, ada 2 minit lagi. Puan pengacara majlis, tepat jam 9-10 minit kita mulalah. Kehadiran pun dah semakin ramai, dah 83 orang, ibu bapa dan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Setia Alam, barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru PPKI, guru-guru prasekolah dan semua PPM. Yang dihormati Encik Zairul Ermadi bin Muhammad Syahali, yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Setia Alam, seterusnya yang dialu-alukan para ibu bapa, murid-murid PPKI dan prasekolah Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Selamat datang ke taklimat persediaan pembukaan PPKI dan prasekolah Sekolah Kebangsaan Setia Alam bagi sesi 2021. Semua hadirin diingatkan untuk mengisi link kehadiran taklimat pembukaan sekolah ini. Ibu bapa diminta untuk memastikan mikrofon sentiasa dimatikan sepanjang taklimat dijalankan. Sesi soal jawab akan diadakan selepas taklimat guru besar. Ibu bapa boleh menaip di ruangan chat ataupun boleh menyuarakan soalan nanti. Bagi memuliakan dan memberkati program pada pagi ini, dijemput Ustaz Muhammad Ainul Mizan bin Syarudin untuk mengetuai bacaan doa. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka samiul alim.
innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, ya Wadud. Limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas majlis taklimat pembukaan persediaan sekolah SK Setia Alam ya Allah yang diadakan pada hari ini ya Allah. Berkatilah majlis ini ya Allah dari awal hingga ke akhirnya ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu ya Allah. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Ainul Mizan bin Syarudin atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Untuk meneruskan agenda pada hari ini, dijemput Encik Zairul Irmadi bin Muhammad Syahali selaku Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Setia Alam untuk menyampaikan ucapan. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Zalina binti Ali selaku pengerusi majlis program taklimat persediaan pembukaan sekolah bagi program pendidikan khas, integrasi dan juga prasekolah SKSA pada pagi ini. Yang berusaha Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman selaku Tuan Guru Besar SK Setia Alam beserta dengan barisan pentadbir Nurul Kanan iaitu Encik Ahmad Salihin bin Muhammad Ali, Puan Rosida binti Darshan, Puan Rosita binti Taib, Puan Asturia binti Mustafa dan Encik Sabri bin Abdullah ya, serta barisan guru-guru SK Setia Alam khususnya guru-guru PPKI dan juga prasekolah, para ibu bapa, ahli jawatan kuasa PIBG yang juga turut hadir pada pagi ini bersama kita secara maya, dan tidak dilupakan untuk anak-anak murid PPKI dan juga prasekolah yang dikasihi. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah sekian lama kita berkurung ataupun duduk di rumah menjalani PDPR dari rumah, maka setelah beralihnya fasa kepada fasa 3 program pemulihan negara PPN dan setelah dimaklumkan ataupun telah diwawarkan bahawa perlunya untuk murid-murid PPKI dan juga murid prasekolah untuk kembali ke sekolah, saya yakin ramai anak-anak dan juga ibu bapa yang teruja untuk bertemu dengan guru-guru yang merindukan suasana persekolahan di SKSA. Namun saya juga yakin pasti ada juga yang sedikit khawatir, masih ragu-ragu dengan keselamatan anak-anak apabila persekolahan dibuka nanti. Walau bagaimanapun ingin saya maklumkan bahawa kami selaku ahli jaga bahasa, persatuan ibu bapa dan guru akan terus memberikan khidmat dan juga bantuan pada pihak sekolah bagi memastikan program pembukaan persekolahan pada kali ini berjalan dengan baik dan segala persediaan akan dipastikan mencukupi dari segi penyediaan peralatan sanitasi kelas, sanitasi tangan dan juga keperluan yang lain. Saya juga menyeru agar ibu bapa teruslah mendidik, mengingatkan anak-anak agar terus mematuhi arahan guru. Yang penting pastikan SOP dijaga dengan baik, dan untuk makluman ibu bapa juga, insyaAllah sekiranya ada keperluan kita akan sediakan khidmat rela seperti biasa walaupun jumlah murid yang hadir tidak ramai, namun untuk memastikan SOP dipatuhi baik dari kalangan ibu bapa dan juga murid-murid, kita
kita akan menyediakan khidmat rela seperti biasa di pagar A, dan insyaAllah segala permasalahan ataupun segala kemusykilan yang ada, yang mungkin ada di sanubari ibu bapa, bolehlah diajukan sebentar nanti setelah taklimat ini sampai mungkin ke penghujungnya, untuk kita sama-sama mencari jalan terbaik bagi memastikan sesi persekolahan yang ada beberapa bulan ini sehingga Mac nanti berjalan dengan baik, dan kita akan pastikan juga agar anak-anak dapat menjalani sesi pembelajaran dengan sempurna tanpa sebarang kerisauan, dan kita akan pastikan anak-anak gembira berada di sekolah walaupun dalam situasi yang kita hadapi sekarang masih dalam masih pandemik COVID-19. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pentadbir dan juga guru-guru di atas usaha yang tidak jemu meneruskan sesi pembelajaran sehingga ke hari ini, dan bagi ahli jawatankuasa yang terlibat dalam pembukaan sekolah ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jasa kalian amat kami hargai. Dan pada ibu bapa, teruskanlah menyokong segala usaha sekolah dan juga PIBG demi kebaikan anak-anak serta warga SPSA khususnya. Saya tidak ingin berucap ataupun bercakap panjang. Mungkin lepas ni kita akan ada sesi perbincangan bagi menyelesaikan beberapa perkara yang mungkin merisaukan ibu bapa ataupun menggusari pemikiran kita. Jadi saya doakan agar semuanya berjalan dengan baik, dan seterusnya saya serahkanlah semula kepada fungsi majlis untuk sesi yang berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zairul Irmadi bin Muhammad Syahali atas ucapan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, dijemput Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Setia Alam untuk menyampaikan taklimat pembukaan sekolah. Dengan hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih saudari pengacara majlis. Yang saya hormati Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Setia Alam, Cik Zairul Irmadi bin Muhammad Syahli, Cik Ahmad Salihin bin Muhammad Ali, Penolong Kanan Pentadbiran, Cik Sabri bin Abdullah, Penolong Kanan Pendidikan Khas, barisan jawatankuasa PIBG, barisan pentadbir yang sama-sama dengan saya melalui pelantar Google Meet ini pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa daripada Pendidikan Khas Integrasi dan juga prasekolah Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya pada pagi ini kita dapat berkumpul walaupun bukan secara bersemuka tetapi secara maya dalam pelantar Google Meet, khusus untuk bagi pihak kami untuk menerangkan perjalanan pembukaan sekolah dan juga SOP yang perlu dipatuhi, seperti mana yang kita maklum pengumuman daripada pihak kerajaan, daripada Kementerian Pendidikan bahawa anak murid akan hadir secara berperingkat ke sekolah bermula 3 Oktober bagi negeri-negeri kumpulan A, manakala 4 Oktober untuk negeri-negeri kumpulan B. Jadi kalau ikutkan sepatutnya taklimat pada pagi ini dijadualkan berlangsung pada hari Sabtu minggu yang lalu, tetapi disebabkan SOP 3.0 dan penataran di peringkat JPN dan PPD ditunda, yang dijadualkan pada minggu lalu ditunda, maka kita terpaksa tunda juga taklimat bersama dengan ibu bapa ke minggu ini bagi mengelakkan maklumat-maklumat bercanggah dan juga ketirisan maklumat itu berlaku sebelum sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih juga kepada semua yang hadir pada pagi ini
Okey, termasuklah yang daripada yang dipertua PIBG-nya, JKJK PIBG, para ibu bapa. Okey, yang mana saya rasa yang hadir pada hari ini adalah ibu bapa yang cemerlang, yang cakna dengan berkaitan dengan pendidikan anak-anak masing-masing. Okey, macam saya cakap tadi, sepatutnya kalau kita campurkan 125 ibu bapa prasekolah dan 63 ibu bapa daripada pendidikan khas, dia ada 188. Tapi daripada 188 seramai 97 orang berjaya hadir pada hari ini. Kemungkinan yang baki itu ada kekangan-kekangan masing-masing. Jadi tak apalah, apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah ketetapan yang akan kita patuhi sewaktu pembukaan sekolah demi keselamatan anak-anak yang kita sayangi sekalian. Okey. Sudah pastilah SOP itu telah diputuskan, telah ditetapkan bukan sahaja untuk menjaga setengah pihak tapi untuk menjaga keselamatan semua orang, dan yang paling utama adalah anak-anak murid yang kita sayangi sekalian. Okey. Jadi insya-Allah sebentar lagi saya akan bentangkan berkenaan dengan SOP-SOP. Sebelum itu, seperti mana yang kita maklum bahawa pada 1 Oktober negeri Selangor telah pun bergerak daripada fasa 2 ke fasa 3. Jadi KPM telah menetapkan untuk negeri-negeri fasa 2, anak-anak pendidikan khas integrasi akan mula hadir ke sekolah secara tidak bergilir-gilir. Okey, manakala apabila 2 minggu selepas kita masuk ke fasa 3, anak-anak pendidik prasekolah pula akan hadir ke sekolah juga secara tidak bergilir-gilir. Dan apabila kita beralih kepada fasa 4, barulah murid tahun 1 hingga tahun 6 akan hadir juga ke sekolah secara bergilir-gilir. Maksudnya PPKI dan juga pra tidak bergilir. PPKI paling awal fasa 2, prasekolah akan ikut dengan fasa 3, kemudian barulah kita akan ikut dengan aliran perdana tahun 1 hingga tahun 6 secara bergilir. Okey, kesemua ini akan hadir apabila 2 minggu selepas kita bergerak ke fasa yang berikutnya. Oleh itu, kita telah tetapkan bahawa 4 Oktober, pada 4 Oktober iaitu esok dan lusa, hari Isnin esok lusa, anak-anak pendidikan khas akan hadir ke sekolah mengikut jadual PDPC. Okey, jadual PDPC sebentar lagi kita akan bentangkan jadual bersemuka itu, bukan lagi jadual PDPR. Dan kehadiran ke sekolah kita telah kira seperti biasa hadir sesi persekolahan. Dan pada 18 Oktober pula, tarikh telah diputuskan untuk anak-anak prasekolah pula akan hadir ke sekolah secara bersemuka dan tiada penggiliran bagi kedua-dua ini. Taklimat pada hari ini kita khususkan untuk negeri Selangor dan sekolah kebangsaan Setia Alam. Okey, yang mana yang negeri-negeri lain tu kita tak sebut. Kita sebut berkenaan dengan yang berkaitan dengan kita sahaja pada pagi ini. Baik, seperti mana yang saya maklum, tarikh pembukaan sekolah untuk pendidikan khas adalah 4 Oktober, iaitu pada hari Isnin lusa. Manakala untuk prasekolah adalah pada 18 Oktober 2021 dan kesemuanya hadir secara penuh, tidak lagi bergilir-gilir. Kalau ada abang dan kakak yang di tahun 1 hingga tahun 6, mereka akan hadir apabila kita daripada fasa 3 bergerak ke fasa 4, 2 minggu selepas tarikh kita bergerak ke fasa 4 itu, maka murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 akan hadir ke sekolah secara bergilir. Dan insya-Allah rangka-rangka telah pun disusun oleh guru-guru untuk membahagikan dalam satu kelas itu kalau ada 40 orang, maka 20 adalah kumpulan A, 20 adalah kumpulan B. Okay, itu nanti sewaktu nak buka, kita dah berada di fasa 4, nak buka aliran perdana, saya akan buat sekali lagi taklimat untuk fokus bahagian perdana. Hari ini kita nak fokus untuk prasekolah dan juga PPKI sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, suka saya nak ingatkan, apabila ketetapan KPM telah menetapkan bahawa sekolah dibuka, maka kita akan menggunakan teknik mengajar PDPC. Okey, kita akan menggunakan PDPC, maka apabila PDPC berlangsung, tiada lagi PDPR. Okey, tiada lagi PDPR. Pembelajaran dan pengajaran di rumah tiada lagi. Kita menggunakan pengajaran secara bersemuka. Jadi
tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang tak hadir ke sekolah, maka cikgu tidak lagi mengajar di rumah. Tiada lagi pembelajaran online kerana keseluruhan guru mengajar secara bersemuka. Kehadiran apabila kita dah buka sekolah nanti pada 4 Oktober untuk pendidikan khas, manakala 18 Oktober untuk prasekolah, kehadiran adalah wajib. Walau bagaimanapun, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih lagi was-was, masih lagi tidak mahu menghantar anak ke sekolah, kita tidak akan mengambil tindakan apa-apa. Cuma saya mohon tuan-tuan dan puan-puan hantar surat, okey, bertanda tangan, okey, nama tuan-tuan dan puan-puan, nama anak, okey, tanda tangan tuan-tuan dan puan-puan, hantar untuk kami rekod supaya apabila kita isi dalam data APDM itu semuanya di bawah makluman tuan-tuan dan puan-puan, ia tidaklah tercatat penting. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak menghantar, maka kita khawatir ketidakhadiran anak-anak ini di luar pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah kita minta tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh hantar surat, dan kita tidak akan mengambil sebarang tindakan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pakaian pula, okay, kalaulah dah lama tak sekolah, baju dah ketat, baju sekolah dah ketat, seluar sekolah pun dah ketat, kain pun dah ketat, jangan risau, kita benarkan tuan-tuan dan puan-puan pakai pakaian yang kemas. Maksudnya kalau ada t-shirt sukan, okay, seluar sukan, bolehlah pakai asalkan anak-anak kita selesa untuk hadir ke sekolah. Okay, kalau baju dah ketat lah. Kalau baju semua boleh pakai lagi, pakailah pakaian sekolah. Kerana uniform sekolah ini bukan saja-saja kita tetapkan untuk dipakai untuk keselamatan anak-anak. Mana tahu dia keluar pagar ke, dia lari mana orang tak perasan. Kalau dia pakai uniform, orang boleh, oh ini murid sekolah kebangsaan Setia Alam. Orang boleh hantar balik ke sekolah kebangsaan Setia Alam. Benda ni pernah berlaku apabila anak-anak tersalah naik van, dia hantar ke sekolah lain, disebabkan anak itu memakai baju ada uniform sekolah, maka sekolah tersebut menghubungi sekolah yang sepatutnya anak itu dan kita pergi ambil dia untuk keselamatan. Jadi uniform ni bukan saja dibuat, dia adalah untuk keselamatan anak. Tapi kalau tak ada, jangan risau. Asalkan anak itu hadir ke sekolah, bagilah dia pakai dengan pakaian kemas. Yang paling penting sekarang ini, anak-anak kita ini, kita nak bagi pembelajaran secara bersemuka, barulah kita dapat bagi sesi pengajaran dan pembelajaran yang solid untuk anak-anak yang kita sayangi sekalian, kerana mereka telah pun lama ketinggalan dan belajar secara PDPR. Jadi untuk kehadiran, untuk pakaian, saya telah terangkan, dan untuk SOP 3.0 yang baru dikeluarkan, anak-anak ini wajib memakai mask. Seperti mana yang saya maklum tadi, pihak KPM amat menitik beratkan tentang keselamatan dan kesihatan anak-anak kita. Jadi pemakaian mask itu adalah wajib. Latihlah anak-anak di rumah supaya pakai mask. Ini adalah untuk keselamatan dia, diri sendiri dan juga rakan-rakan yang lain yang ada di dalam kelas dia. Saya faham kadang-kadang anak-anak ni susah sangat nak bagi pakai, kadang dia buang lah dan sebagainya. Kita cuba train supaya bila dia berada dalam sekolah, dia sentiasa memakai mask, kerana SOP 3.0 pemakaian mask adalah wajib. Bukan sahaja di kalangan anak murid, tetapi di kalangan guru-guru, pekerja sokongan dan semua yang berada di dalam kawasan sekolah. Jadi pemakaian mask wajib. Kalau nak pakai face shield, kita galakkan. Nak pakai mask 2 lapis, kita galakkan. Ini semua adalah untuk keselamatan. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, kita belum lagi habis ataupun tamat berperang dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi keselamatan itu perlu kita titik beratkan dan kita berjaga-jaga setiap masa. Untuk keselamatan anak-anak yang kita sayangi. Alright, jadi kita teruskan dengan slide. Puan Nurul Azlin. Kalau tuan-tuan dan puan-puan merujuk slide tersebut, tadi saya dah sebutkan, bilakah sekolah akan mula dibuka? Sekolah dalam negeri fasa 2 dan fasa 3, fasa 4 PPN, Pelan Pemulihan Negara, dibuka mulai 3 Oktober 2021 di negeri kumpulan A dan 4 Oktober di negeri kumpulan B. Walau bagaimanapun, bagi sekolah di negeri Kedah yang berada di fasa 1, murid tingkatan 6, semester 2 International General Certificate of Secondary Education IGCSE O-Level akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran pada 10 Oktober. Ini tak ada kaitan dengan kita lah. Adakah semua murid akan hadir
apabila sekolah dibuka semula, tidak, kehadiran murid ditentukan mengikut fasa seperti mana yang saya maklum tadilah. Ini FAQ yang dikeluarkan oleh pihak kementerian, saya bacakan untuk tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana keadaan kehadiran murid dilaksanakan? Keadaan kehadiran murid adalah seperti berikut. Okey, yang ini murid akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran dan murid hadir ke sekolah bergilir secara mingguan. Seperti mana saya maklum tadilah, untuk pendidikan khas dan juga prasekolah tiada penggiliran, murid hadir penuh. Okey, tetapi untuk kelas aliran perdana tahun 1 hingga tahun 6 mereka akan hadir secara bergilir-gilir. Adakah semua murid perlu divaksin dahulu sebelum hadir ke sekolah? Jawapannya tidak. Okey, murid tak divaksin. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pihak sekolah telah memastikan keseluruhan warga yang berada di dalam sekolah, okey, yang maksudnya daripada masuk pagar, masuk ke dalam, semua pekerja pembantu sokongan, kesemua staf, AKP dan guru telah menerima vaksin yang lengkap. Dan sekiranya ada guru-guru yang masih belum lengkap dan tidak divaksin, kita tidak benarkan untuk mengajar anak-anak murid yang kita sayangi ini. Ini sebagai langkah berjaga-jaga ataupun langkah keselamatan yang diambil oleh pihak sekolah untuk memastikan keselamatan anak-anak murid yang kita sayangi. Okey? Jadi kalau ada warga ataupun guard yang mana yang tak vaksin, kita tak benarkan kerja. Yang mana pekerja pembersihan yang masih tak vaksin, kita tak benarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Kerja kantin yang tak vaksin, kita tidak benarkan menyediakan makanan untuk anak-anak murid kita. Sebab kita tekankan, okey, keselamatan anak-anak murid yang paling penting buat masa sekarang. Okey, kalau ada mana-mana yang mana ataupun guru ke yang masih belum divaksin, kita tidak benarkan untuk hadir masuk dalam kelas mengajar. Kita akan tempatkan di satu tempat dan dia akan duduk di situ dan tidak boleh kontak dengan murid-murid ini. Ini adalah langkah penjagaan yang kita ambil untuk keselamatan anak-anak murid kita. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila hantar anak tu jangan risau, insya-Allah bagi pihak kami SOP akan dipatuhi dan kita percaya dengan pematuhan SOP itu akan menjamin keselamatan anak-anak yang kita sayangi sekalian. Right? Adakah kehadiran sejarah penggiliran ini dilaksanakan sehingga Februari tahun 2022? Ini tak ada kaitan, ini untuk aliran perdana. Adakah kelas yang mempunyai bilangan murid sedikit masih perlu digilirkan? Ya, ini untuk aliran perdana. Adakah ibu bapa penjaga boleh memilih untuk tidak menghantar anak jagaan ke sekolah atas sebab keselamatan? Jawapan tadi, ya. Ibu bapa perlu mengemukakan surat pemakluman ketidakhadiran anak-anak jagaan kepada pihak sekolah bagi tujuan rekod. Ketidakhadiran tersebut tidak akan dianggap sebagai satu kesilapan disiplin. Okey? Kita tak ambil tindakan disiplin, cuma saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, tulislah satu surat. Saya rasa surat tu dah di-standardiskan, dah disediakan oleh pihak kelas, pihak guru kelas. Okey, Encik Sabri dah sediakan, okey, untuk prasekolah pun kita dah sediakan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa was-was, tak apa, jangan risau. Okey, tak apa, tulis surat hantar kepada sekolah supaya kita maklum bahawa okey, tuan parent ni masih belum bersedia dan dia nak anak dia di rumah, dia nak ajar anak dia sendiri di rumah. Sebab bila cikgu dah hadir bersemuka, dia tak ada lagi pengajaran online dekat rumah. Okay, so kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dia duduk di rumah, untuk tuan-tuan dan puan-puan ajar sendiri tak ada masalah, cuma buat surat sahaja. Okay? Dan kalau dah puan-puan dah yakin, dah tengok ibu SOP sangat ketat, sekolah pun dah patut SOP, anak-anak duduk dalam kelas pun okey, hantarlah anak-anak. Okay? Sebab kita, kalau boleh kita nak ajar anak-anak murid ini, kita nak cover balik yang mana yang PDPR hari tu, cikgu-cikgu terlepas pandang ke apa ke, kita nak cover balik supaya anak dapat sesi pengajaran yang solid apabila bersemuka dengan guru-guru di sekolah. Okey. Baik. Ini guru kaunseling ini peringkat sekolah bawah lagi Puan Wan Nur Azlin. Bawah lagi. Right. Tak gerak. Okey. Seterusnya berkenaan dengan tata cara masuk ke dalam sekolah, seperti mana yang kita maklum sekarang ni rakyat Malaysia kalau nak masuk mana-mana tempat pun dia mesti tunjukkan, dia mesti scan MySejahtera dan juga dia mesti lengkap 2 dos baru dia boleh masuk, betul? Mana-mana pun nak pergi kedai mamak ke, nak masuk 7-Eleven ke, nak masuk Nipina Speedmart ke,
mesti scan MySejahtera, tunjuk dia dah complete 2 dos, baru dia boleh masuk. Okay. Begitu juga dengan kawasan sekolah. Tambahan, kawasan sekolah ini apabila anak-anak dah hadir, lagilah kita nak kena jaga keselamatan anak-anak kita ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak hantar anak tuan-tuan dan puan-puan sehingga pagar, ini untuk PPKI pagar dalam, pastikan tuan-tuan dan puan-puan yang hantar itu sudah complete 2 dos, baru boleh masuk premis kerajaan. Setiap pagi bila nak masuk pagar sekolah, guard akan bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan scan MySejahtera dan dia akan semak MySejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan sentiasa update MySejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak cukup 2 dos ataupun masih belum matang dan juga tak ada MySejahtera, manalah tahu ada di kalangan ibu bapa yang tak nak ambil vaksin, maka tinggalkan anak di hadapan sahaja. Kita akan tempatkan di satu tempat, maka kita akan bawa anak murid itu masuk ke dalam kelas. Okay. Sekolah Setia Alam ni kita bagi keistimewaan kepada ibu bapa prasekolah untuk masuk hantar sampai dalam. Jadi ibu bapa juga kena bersyukur dan juga kena patuhi SOP jugalah untuk keselamatan bersama, bukan keselamatan satu-satu pihak. Okay. Dalam prasekolah tu ada 63 orang murid. Kita nak jaga keseluruhan dia, bukan 1-2 orang murid saja. Jadi bila nak masuk ke dalam sekolah nanti, guard akan tahan. Okey, yang mana ada stiker dia akan cam bahawa itu adalah parent Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Tolong scan MySejahtera, tunjuk 2 dos, okey boleh masuk hantar anak, dropkan dekat petak kuning yang kita sediakan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh buat U-turn, keluar balik. Sebab kita akan kosongkan parking pendidikan khas itu sementara murid perdana belum datang lagi. Kita akan kosongkan bagi memudahkan ibu bapa U-turn kat dalam tu. Okay? Jadi kita kena sama-sama berganding bahu untuk keselamatan anak-anak yang kita sayangi. Okay? Jadi kita dah benarkan tuan-tuan masuk sampai ke dalam, tuan-tuan dan puan-puan kenalah patuh SOP untuk masuk premis kerajaan, yang mana kena tunjuk, kena scan MySejahtera, kena tunjuk dah complete 2 dos dan boleh masuk ke dalam. Kalau kita hantar pemandu, ini untuk prasekolah lah prasekolah, kalau dia datang menggunakan pemandu, kalau boleh pemandu itu mesti dah complete 2 dos untuk bawa anak kita. Okay, untuk keselamatan ni, bukan untuk apa-apa, untuk keselamatan anak kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, pada bulan 4, bulan 5 hari tu, saya telah pun minta data-data pemandu sekolah yang mana yang bawa anak-anak van ke apa-apa ke, saya dah minta untuk saya panjangkan ke JPN dan PPD untuk dibantu dapatkan vaksin segera. Jadi yang mana yang hantar tu, yang bagi kerjasama, yang respon dengan sekolah, maka sudah pastilah pemandu-pemandu itu telah pun dipanggil untuk menerima vaksin. Okay, complete 2 dos. Tapi kalau yang mana yang tak complete 2 dos ataupun yang tak ambil vaksin, tuan-tuan dan puan-puan, itu pengurusan ibu bapa sendiri, kena check yang nak bawa anak kita ni dah divaksin ke belum. Okay, kalau belum, kalau boleh cari pemandu yang lain yang mana boleh bawa anak kita yang dah complete 2 dos. Ini bukan, tidak lain tidak bukan, adalah untuk keselamatan anak-anak yang kita sayangi. Walaupun prasekolah ni dia tak masuk sampai dalam, dia hantar sampai depan sahaja. Tetapi untuk langkah berjaga-jaga, carilah pemandu yang dah complete 2 vaksin yang boleh menjamin keselamatan untuk bawa anak kita ke sekolah. Okay? Jadi itu untuk proses masuk ke dalam sekolah. Saya dah remind, saya harap yang mana yang tak datang, tak limat pada hari ini ni nanti akan akulah, nanti mulalah nak mengamuk depan guard tu, jam lah apalah, sebab kita nak pastikan keselamatan. Kalau kita nak masuk ke mana-mana pusat ataupun mana-mana shopping mall pun kita kena patuh SOP. Ini kan kalau kita nak masuk sekolah kan, sekolah tempat anak-anak kita belajar, sudah pastilah kita kena patuh SOP. Okay? Baik, berkenaan dengan masuk dan sebagainya, saya dah terangkan, dan semua SOP yang sebelum ini dipatuhi sehingga sekarang. Contohnya tentang penjarakan fizikal anak-anak murid kita, makan dan sebagainya, masih lagi mengikut yang SOP 2.0, cuma yang 3.0 ini ada penambahbaikan dan kita buat penambahbaikan dari semasa ke semasa demi untuk keselamatan anak-anak yang kita sayangi sekalian. Okey, daripada pembukaan sekolah, tarikh-tarikh pembukaan sekolah, kemudian tata cara masuk ke dalam sekolah. Setakat ni saya dah terangkan dan insya-Allah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan, tak apa, nanti di hujung kita akan bagi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kita akan cuba jawab untuk kefahaman tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Baik. Seterusnya bawah lagi.
Adakah anggota kumpulan pelaksana, ini kaitan dengan apa yang kita bagi tahu ni, AKP bawah saya, jangan risau, AKP bawah saya semua dah komplit 2 dos, dah selamat datang ke sekolah. Adakah pekerja pentas sokongan yang belum menerima vaksin lengkap atau belum menerima vaksin dia menekap tugas? Ini seperti saya beritahu tadi, pekerja sokongan kalau tak cukup 2 dos saya tak benarkan masuk. Ini untuk keselamatan anak murid saya. Okay? Jadi dia orang pun dah komplit 2 dos. Bukti MySejahtera pun dah hantar, kita dah filing semua MySejahtera sijil vaksin warga sekolah, pekerja sokongan sekolah, dan kita dah compilekan untuk bukti bahawa mereka telah pun divaksin 2 dos. Okay? Taklimat bersama dengan pekerja sokongan sekolah pun telah kita laksanakan semalam. Okay? Dia orang pun faham dan dia orang pun akan patuh SOP. Bagaimana status pengoperasian sekolah apabila berlaku perubahan fasa? Okay? Jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah mengikut fasa tersebut dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Okay? Dekat negara kita ni kita ada 14 negeri. Okay? Menteri pun dia nak susun pun dia susun dengan terpa inci. Negeri ni macam mana? Negeri ni macam mana? Okay? Kita di Selangor, ketetapan dia, okay, satu Malaysia satu Malaysia KPM dah tetapkan bila kita beralih ke satu fasa, 14 hari selepas tu baru kita buka sekolah yang sepatutnya. Contoh, kita berada di fasa 2, PPKI kita dah tetapkan buka. Tiba-tiba kita beralih, 1 Oktober kita beralih ke fasa 3. Tarikh dia buka untuk prasekolah tu pada 18 Oktober. Nampak? Gap dia 2 minggu. Kita bagi ruang untuk ibu bapa bersedia untuk hantar anak. Okay? Sebelum beralih ke fasa tu, adakah murid boleh cuti? Tak. Murid-murid masih lagi meneruskan perjalanan belajar secara PDPR. Okay? Sampai satu tarikh baru kita tukar kepada PDPC. Kelas online jalan macam biasa sehingga tarikh murid bersemuka. Dan bila murid bersemuka, tiada lagi PDPR. Okay? Cikgu tak boleh nak buat dua-dua. Okay? PDPR dengan PDPC dua-dua tak boleh. Okay? Cikgu nak fokus untuk sampaikan ilmu. Kemudian dia nak follow up pula dengan budak-budak tu. Jadi dia tak boleh buat dua-dua. Okay? So kita ada PDPC, tak ada PDPR. Bila jalan PDPR, tiada PDPC. Dan nasib kita panggil dua-dua sekali pada hari ini kerana nanti bila prasekolah nak hadir, kita tak panggil dah ibu bapa prasekolah. Kita bagi tahu siap-siap dalam taklimat hari ini segala pengoperasian sekolah untuk makluman kedua-dua pihak. Parent PPKI pun kita maklumkan, parent prasekolah pun kita maklumkan. Dan semua yang kita maklumkan ini terguna pakai untuk kedua-dua kelas murid, iaitu kelas pendidikan khas dan juga kelas murid prasekolah. Apakah tindakan sekolah sekiranya terdapat kes positif COVID-19 apabila sekolah dibuka? Okey, untuk makluman, sebelum ini pun kita dah ada pengalaman. Okey, sebelum ni pun kita dah ada tiba-tiba ibu bapa ada kontak rapat, dia benarkan anak dia datang sekolah. Bila anak dia datang sekolah, besok tu disahkan ibu bapanya positif, anaknya pun positif. Maka anak ni dah datang sekolah. Okey, dah bercampur dengan kawan-kawan yang lain. Jadi tindakan kita akan direct call dengan pusat kesihatan daerah. Okey, SOP yang macam biasa, murid hadir, ambil suhu, okey, cuci tangan, itu semua dah memang kita teruskan daripada dulu sampai sekarang. Okey, kalau kita dapat detect murid itu suhunya melebihi 37.5, memang kita tidak benarkan masuk ke kawasan sekolah. Okey, kalau dah masuk, kita akan minta ibu dia bawa balik. So kalau tuan-tuan dan perempuan, saya mohon kerjasama. Kalau guru kita minta tuan-tuan dan perempuan bawa balik anak tu, janganlah pentingkan diri sendiri, bawalah balik anak itu kerana kita khawatir bila dah masuk dalam kelas, kena dekat murid-murid yang lain daripada seorang berjangkit 3-4 orang, pengurusan dia dah lagi susah. Okey, nanti kesian dekat anak-anak yang mana yang tak salah tu tiba-tiba terjangkit. Dan suka saya nak pesankan kepada ibu bapa, kalau ibu bapa itu sendiri, okey, kerja macam-macam kerja kan, ada kerja kat sana, kerja kat sini. Kalau ada kontak rapat, dapat detect, tahu kontak rapat dekat tempat kerja. Okey, terus jangan hantar anak. Okey, terus kuarantinkan anak kat rumah untuk keselamatan. Okey, bila disahkan negatif, then terus hantar anak balik ke sekolah. Okey, ini untuk langkah keselamatan semua pihak. Okey, kalau kita dah, alamak, kawan aku positif, semalam aku pergi minum dengan dia, lepak kat mamak sampai pukul 12. Oh, confirm aku dah kena dah ni. So, cepat-cepat kuarantinkan anak dekat rumah. Jangan bergenakan anak ke sekolah. Okey, walau bagaimana kalau dah terlepas, okey, kalau dah lambat tahu dah terlepas hantar anak ke sekolah, terus hubungi guru kerana kita ada satu bilik isolasi. Yang mana bilik itu kita letak bilik pendidikan dekat pendidikan khas pun ada, untuk prasekolah pun ada. Okey, kita akan letak dalam bilik isolasi itu, murid itu akan berada dalam tu sehinggalah kita sahkan sama ada dia betul selamat ataupun tidak.
Dan kita juga, pihak KPM juga telah bekalkan kit ujian kendiri. Okay, kalau kita kenal pasti murid itu berisiko tinggi, murid itu ada kontak rapat dan sebagainya, cepat-cepat maklumkan dekat cikgu, cikgu akan buat test kit ujian kendiri itu. Dan kalau kita dapati negatif, maka kita akan kekalkan dekat bilik asuransi, kita akan hubungi ibu bapa untuk datang ambil. Tapi kalau kita didapati positif, maka kita terus akan berhubung dengan PKD. Of course kita akan beritahu juga ibu bapa dan PKD akan nasihat kita bagaimana nak buatnya. Dan sudah pastilah ibu bapa akan ambil anak dia dan bawa balik. Kalau boleh kita elakkanlah yang terlepas masuk ni. Okey, tapi siap-siap dekat rumah sebelum hadir ke sekolah. Sebab bila dah masuk sekolah ni dia ada ramai, dia melibatkan semua ibu bapa yang ada kat dalam tu. Kalau boleh kita elakkan daripada benda tu berlaku. Kita cuba sedaya upaya kita, ya kita ni manusia biasa, kadang-kadang terlepas, tapi kita cuba yang terbaik demi keselamatan semua anak-anak yang ada dekat dalam kelas, sama ada pendidikan khas ataupun prasekolah. Baik, seterusnya. Pembukaan semula sekolah negeri fasa 2. Okey, kita dah bergerak ke fasa 3. Murid manakah yang perlu hadir negeri fasa 2? Murid hadir ialah sekolah rendah. Murid berkeluaran khas seperti mana yang saya maklum tadi. Okey, boleh teruskan next slide. Okey, murid fasa 3 seperti mana saya maklum tadi, murid prasekolah. Okey, tiada penggiliran. Okey, PPKI masih hadir. Kalau kita dah dia ikut jangan ingat nanti fasa 3 prasekolah hadir, PPKI pula tak hadir. Tak, dia ikut. First fasa 2 buka PPKI, fasa 3 prasekolah. So PPKI dengan prasekolah ni akan dua-dua hadir. Kemudian fasa 4 perdana pula hadir. So PPKI pun hadir, prasekolah pun hadir, perdana pun hadir. Secara bergila-gila. So dia ikut, dia flow, dia ikut. Dia tak ada patah balik. Okay? So saya harap semua faham tentang pembukaan sekolah ini. Next. Fasa 4 ni nanti aliran perdana. Nanti kalau aliran perdana dah ditakdirkan nak dibuka, saya akan buat taklimat bersama dengan ibu bapa aliran perdana. Okay? Berkenaan dengan SOP ini. Baik, seterusnya. Seterusnya, ada kaitan. Okay. Ni Langkawi, yang 27 tu Langkawi, tak ada kaitan dengan kita. Ada yang parent yang pergi Langkawi hari tu, waktu dia benarkan pergi ke Langkawi. Ada yang sempat pergi kan? Oh, seronok bercuti noh, saya tak dan. Okey, pelaksanaan ujian kendiri COVID-19. Adakah murid yang bergejala atau menjadi kontak rapat kepada pesakit COVID-19 semasa berada di sekolah perlu menjalani ujian kendiri? Macam saya cakap tadi. Kalau kita dapat detect, tiba-tiba mak dia kata, cikgu, anak saya semalam ada kontak rapat dengan kawan saya. Saya dah disahkan positif, anak saya semalam duduk dengan saya. So cikgu, anak saya tu kontak rapat tu cikgu. Okey, kita cepat-cepat akan ambil anak dia. Kita akan buat ujian kendiri. Kerana kerajaan telah pun, pihak KPM telah pun bekalkan test ujian kendiri tu untuk sekolah guna. Okey, adalah tak banyaklah tapi bolehlah kita gunakan untuk anak-anak kita. Kalau positif, kita terus akan ambil tindakan positif. Kalau negatif, alhamdulillah kita still akan kuarantin dan kita akan minta ibu bapa datang ambil untuk keselamatan anak tersebut. Okey. Bagaimanakah kaedah pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 bagi murid yang asrama penuh? Ini tak ada kaitan. Asrama penuh kita dekat asrama. Adakah KPM akan membiayai kos ujian kit kendiri COVID-19 bagi murid yang pulang ke asrama sepenuhnya? Ini berkaitan dengan asrama, tak ada kaitan dengan kita. Okey, pengurusan prasarana. Adakah murid dibenarkan makan di kantin sekolah? Tidak. Okey, semua murid makan di dalam kelas masing-masing semasa waktu rehat dan dengan seliaan guru. Bagi kelas yang menggunakan penyaman udara, murid makan di ruang terbuka dengan seliaan guru. Okey, bagi murid pendidikan khas, kelas kita ada yang menggunakan aircon. Jadi waktu belajar guna aircon, okey. Tapi bila time rehat dia orang, aircon itu kita akan tutup. Kita akan buka tingkap bagi pengudaraan. Langsir semua kita dah turunkan. Okey, langsir. Orang KL panggil langsir. Orang utara panggil tudung tingkap. Okey, kita dah turunkan. Sama ada daripada PPKI, prasekolah dan juga perdana. Nanti kalau ada anak-anak yang duduk tingkat atas tu memang kita terpaksalah minta diorang tahan dengan panas itu kerana langsir memang kita turunkan. Kita khawatir dengan virus Delta dan sebagainya nanti kalau ada langsir itu dia jadi punca. Habuk itu melekat dan boleh sebarkan kepada anak-anak murid kita yang lain. Jadi kita terpaksa turunkan langsir, begitu juga dengan pendidikan khas dan pra. Waktu makan mereka masih lagi makan di dalam kelas, kita tak gerakkan budak itu ke kantin dan sebagainya untuk mengurangkan pergerakan.
Cuma waktu makan diorang kita akan offkan aircon, kita akan buka tingkap dan diorang akan makan. Okey. InsyaAllah dengan pengudaraan dan sebagainya, setelah selesai makan dan kemas semua, kita tutup balik tingkap, kita akan buka balik aircon. Okey. Itu antara perjalanan untuk pernikahan khas lah. Untuk prasekolah saya rasa tak ada masalah sebab semua menggunakan kipas. Jadi dia sama seperti sebelum ini, diorang pun akan makan dalam kelas, cikgu akan sediakan. Okey, kalau boleh sediakanlah anak-anak kita tisu basah. Okey, mask tu bagi spare. Kadang-kadang anak-anak kesayangan kita ni pukul 7.30 mask cantik. Pukul 8 mask mana adik? Jatuh, dia kata pergi toilet jatuh. Ada spare tak? Tak ada. Kesian kat dia. Okey, jadi kalau boleh sediakan mask spare dekat dia. Right? Untuk dia pakai dekat dalam kelas. Right? Adakah penyamaan udara boleh digunakan? Ini SOP dah tekankan memang boleh digunakan. Okay. Alhamdulillah. Penyamaan udara, SOP dah tekankan memang boleh digunakan. Cuma pada tahap minimum dengan penggunaan kipas angin adalah digalakkan. Yang mana ada aircon, kita tetap teruskan aircon dengan suhunya kita setkan dengan minimum lah. Tapi kalau tak ada, kita guna kipas saja. Adakah lansir, skirting meja, tikar dan perbandingan ini boleh digunakan di bilik darjah? Tidak. Ini KPM yang tetapkan ni, bukan sekolah yang tetapkan. Jadi sekolah akan follow apa yang ditetapkan oleh KPM, JPN dan PPD. So tidak boleh langsir dan sebagainya. Kalau anak-anak nanti balik, mak panaslah sekolah, langsir tu dia orang tak pasang, kena fahamlah. Kita nak mengelakkan daripada perkara yang tak diingini. Kepatuhan SOP itu amat penting. Kita kena sabar kejap untuk panas ini. Alright. Baik, itu berkenaan dengan FAQ, pembukaan sekolah. Kita ada sedikit lagi slide, saya teruskan. Yang mana yang dah ada saya sebut tadi, maka saya tak akan sebut dah. Okey, ini tanpa penggiliran saya dah sebut tadi PPKI tak ada penggiliran, prasekolah tak ada penggiliran, hanya tahun 1 hingga tahun 6 saja yang ada penggiliran. Okey, fasa 2 saya dah sebut tadi. Okey, sekolah rendah, sekolah menengah. Fasa 3 pun saya dah sebut tadi. Yang slide ni adalah daripada Datuk Dr. Razi Jidin. Okey, orang nombor 1 dalam pendidikan sekarang. Okey, seterusnya. Okey. Ini untuk makluman tambahan jugalah. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, anak-anak kita ini sesi persekolahan untuk tahun 2021 ni dilanjutkan sehingga penghujung Februari. Okay. Maksudnya kalau anak kita darjah 2, dia akan berada di darjah 2 sehingga penghujung Februari tahun 2022. Awal Mac baru dia bergerak ke tahun 3. Kalau prasekolah maksudnya tahun depan pun dia akan prasekolah lagi sehingga penghujung Februari. Okey, habis penghujung Februari kita akan cuti seminggu, kemudian barulah dia akan naik ke tahun yang berikutnya. Jadi kalau ada anak-anak yang nak bergerak ke tahun 1, macam prasekolah ni, dia nak bergerak ke tahun 1 kan, dia akan bergerak ke tahun 1 pada awal Mac 2022. Okey, pada sebelum itu dia akan masih lagi berada di prasekolah. Kita masih lagi mengajar, kita masih lagi menggunakan PDPC, murid datang sekolah macam biasa sehingga penghujung Februari 2022. Okey, so ini antara makluman baru, ketetapan yang telah ditetapkan kepada semua ibu bapa. Next. Pengoperasian sekolah. Okey, kehadiran dihadkan kepada 50%, ini untuk yang penggiliran untuk tahun 1 hingga tahun 6. Penambahbaikan SOP. Pemakaian pelitup muka diwajibkan. Ini dah saya sebut tadi. Sebelum ni digalakkan, tapi sekarang 3.0 diwajibkan, disebut dalam SOP itu. Murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Ini adalah tanggungjawab ibu bapa. Kalau nampak anak tu beringus, demam dan sebagainya, janganlah hantar ke sekolah. Jangan kita jadikan sekolah ni tempat mengasuh. Kalau boleh asingkan dia sebab ia melibatkan murid-murid yang lain. Nanti kalau tuan-tuan dan puan hantar juga, kalau kita nak asingkan dia dan bila letak bilik isolasi tu, cikgu dah nak kena tunggu seorang. Dah kurang cikgu dekat tempat lain. Cikgu-cikgu lain yang perdana ni dia duduk kat, dia masih mengajar dari rumah sebab dia tak dibenarkan datang lagi. Dia per PDPR, dia mengajar menggunakan online. Cikgu yang prasekolah dengan PPK aja yang dekat sekolah. Kalau ada seorang yang kena bilik isolasi, kita terpaksa hantar seorang. Sebab itu kalau demam ke apa ke, rehatkan kat rumah, make sure dia dah betul-betul sembuh, baru kita hantar ke sekolah. Ini untuk keselamatan semua orang. Memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas, lansir-lansir semua kita turunkan, kita akan buka tingkap. Yang mana aircon, waktu makan kita akan tutup aircon. Itu kita dah maklumkan tadi.
Membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Okey, kalau murid ada bergejala di sekolah, nanti kita akan buat ujian dekat diorang. Ujian tu kalau tak salah saya menggunakan Ailio yang dibekalkan oleh pihak kementerian itu menggunakan Ailio. Jangan risau, kita tak jolok hidung. Okey, nanti kembang hidung anak-anak murid kita ni kan. Test yang dia bagi tu adalah menggunakan Ailio. Okey, kelonggaran peraturan, murid dibenarkan memakai pakaian sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Okay, kalau dah ada baju yang dah ketat, pakai nanti seluar pun dulu dekat buku lali, bila dah besar ni pakai sekejap lagi tengok sampai lutut. Punya besar anak kita ni kan. Tak apa, jangan risau. Pakai je pakaian yang kemas. Sebab track shoot ke, kemas t-shirt sukan ke, kalau pakai baju raya pun yang kemas pakailah. Asalkan anak-anak kita yang penting sekali sekarang ni hadir sekolah untuk belajar. Kalau dah tak muat lah. Kalau muat lagi pakailah untuk keseragaman kan. Dia nak datang sekolah. Saya rasa anak-anak kesayangan kita pun dah tak sabar nak pakai uniform sekolah. Hadir ke sekolah. Okey. Ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Macam saya cakap tadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak yakin lagi, it's okay. Tapi hantar surat. Okey. Tanda tangan kepada guru kelas. Okey. Itu sebagai untuk kita tidak mengambil tindakan disiplin kepada anak-anak tuan-tuan dan puan. Okey, suka saya nak sentuh satu lagi bab kehadiran. Kita untuk membuat penyuraian, kita juga benarkan anak murid kita supaya tak nak jam kan. Kita benarkan kehadiran kalau 7.30 PDP kita bermula, kita benarkan sehingga 8.30 ya Cik Sabri ya. Sehingga 8.30 bolehlah nak hantar lewat sikit, kalau tak nak jam kita benarkan. Kita tak ambil tindakan disiplin. Tapi janganlah hantar sampai pukul 9.30, pukul 10, pukul 11. Nah, yalah macam tu. Kesian kat anak murid kita. Kesian kat dia terlepas isi-isi pengajaran yang telah cikgu ajar. 7.30 hingga 8.30 sahaja kita benarkan. Okey. Kalau lewat sikit 8.35 tu kita maafkanlah. Tapi kalau pukul 9, 9.30, ini pun prasekolah pun sama, kita benarkan sehingga 8.30. Okey. Tapi sayanglah dia terlepaslah isi pengajaran yang cikgu ajar pada pukul 7.30 hingga 8.30. Okey. Untuk kehadiran kita masih lagi ikut SOP 2.0. Guru akan mula bertugas seawal 7 pagi. Jadi kalau nak hantar awal, hantarlah selepas pukul 7. Sebab kalau hantar 6.30, tak ada orang kat sekolah. Okey. Kalau kita pergi bank pun sama kan. Nak masuk bank, kalau bank tu kata buka pukul 9, 8.58 kita tak boleh masuk. Duduklah di luar tu tunggu sehingga pukul 9. Tepat pukul 9 baru dia buka. Tapi sekolah ni walaupun sesi PDPC bermula pukul 7.30, pukul 7 AKP dan juga guru kita dah tunggu untuk terima murid. Jadi kalau boleh janganlah hantar sebelum pukul 7. Nanti kesian kat murid-murid tu. Tak ada orang tunggu. Okey. Baik. Untuk balik pula, okey, kita akan buat penyuraian awal 10 minit. Okey. Maksudnya kita akan lepaskan yang paling kecil dulu. Kalau PPKI tu tahun 1 awal 10 minit. Okey. Tahun 2 selepas 10 minit tu kita akan lepas pula tahun 2. Okey, tahun 3 selepas 5 minit. Kalau macam tu tahun 1 awal 20 minit lah kan? Sebab selepas tu nak keluarkan tahun 2 pula. Ni tahap. Oh, tahap. Okey, kita lepaskan ikut tahap. Maksudnya tahap 1 awal 10 minit. Tahap 2 akan ikut jadual seperti biasa. Betul Cik Sabri ya? Jadi yang mana yang buat tahap 1 boleh datang awal sikit, ambil anak dulu. Kalau ada anak di tahap 1 dan tahap 2 nak ambil dua-dua sekali, kita benarkan. Okey, maklumkan dekat guru. Cikgu, saya ambil adik nak ambil abang sekali. Boleh, tak ada masalah. Okey, janji bagi kerjasama yang baik. Baik. Begitu juga dengan prasekolah. Prasekolah penyuraiannya kita akan lepaskan 10 minit awal. Okey, kita akan lepaskan 10 minit awal. Okey, datang pun macam biasa 7.30 PDPC bermula, pukul 7 hantar anak kalau boleh Right. Ujian kendiri COVID-19 murid sekolah KPM, ujian kendiri COVID-19 kepada semua murid harian dilaksanakan hanya kepada murid yang bergejala semasa berada di sekolah. Okey. So jangan risau kalau kita dapat kenal pasti cikgu dapat detect dia bergejala, kita akan terus buat swab test. Baik, bukan hidung hidung. Okey. Okey, ini saya dah bagi tahu tadi kalau positif tindakan susulan kalau di kalangan ada anak murid, kalaulah ada. Okey. Tindakannya menempatkan murid dalam bilik isolasi. Kita dah sediakan satu dekat pendidikan khas pun ada bilik isolasi. Dekat
prasekolah dia gunakan bilik isolasi yang dekat perdana. Okey, akan ada cikgu tunggu anak murid kita. Okey, maklumkan kepada PKD, kita akan terus call PKD, maklumkan tindakan selanjutnya berdasarkan nasihat PKD. Sebab PKD, Pusat Kesihatan Daerah lebih pakar bab kesihatan ni. Okey, kami sekolah ni mengajak. So kami refer dekat diorang, apakah nasihat diorang. Kalau diorang kata, okey cikgu, kontak rapat di keliling dia tu terus asingkan, kami akan asingkan. Kalau dia kata, okey cikgu tak apa, jangan risau, asingkan dia dahulu sehingga selesai, nanti kami akan merujuk kepada ibu bapa murid tersebut. So, kita akan terus call ibu bapa dia. Ibu bapa perlu menghantar anak yang positif ke bilik fasiliti kesihatan Bampiran bagi penilaian kesihatan. Okey, kalau penilaian kesihatan kita tak ada apa, okey, maka kalau dia kata kena kuarantin lah. Kalau dia kata negatif, budak ni sebenarnya negatif, boleh datang balik sekolah, datanglah ke sekolah macam biasa. Okey, murid yang tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas dari jangkitan COVID-19 boleh hadir ke sekolah. Saya rasa untuk anak-anak ni risikonya kurang sikit berbanding dengan murid-murid yang besar. Okey, tingkatan 4, tingkatan 5 ni kadang-kadang malam-malam dia orang ni keluar pergi mamak lah, dia orang pergi merata kan. Nah, yang itu mungkin berisiko tinggi untuk jangkitan. Okey, kalau anak-anak murid ni, anak-anak prasekolah dan anak-anak PPKI ni, kalau kita tak bawa berjalan, tak ada lah mereka nak pergi mana-mana. Okey, mereka hanya kontak dengan kita saja dekat rumah. Okey, kalau kita selamat, maka anak kita insya-Allah selamat. Bila dia pergi sekolah pun dia akan selamat, maka rakan-rakan di dalam kelas pun akan selamat. Baik. Kalau negatif, maklumkan kepada ibu bapa penjaga untuk menjemput anak pulang ke rumah. So, kalau ibu bapa itu kalau negatif pun ibu bapa kena ambil anak dia bawa balik sebab kita tengok dia bergejala. Sebab tu kita buat swab test. Kalau tak bergejala kita buat swab test dan boleh belajar macam biasa. Baik, seterusnya. Kantin. Okey, saya dah maklum tadi pekerja kantin pun dah divaksin. Okey, mematuhi SOP MK yang semasa ke semasa. Murid pelajar dan murid makan dan minum dalam bilik kelas. Murid dalam kelas yang menggunakan penyaman udara perlu makan di ruang terbuka dengan silaan guru. Okey, tapi kalau kita memang murid akan makan di situ juga, tingkap kita boleh buka, kita akan tutup aircon, murid makan kat situ. Kalau kelas yang tak boleh buka tingkap, kita akan tutup aircon, kita akan pindahkan murid ke bilik terbuka. Tapi kita nak kurangkan pergerakan dan kelas kita pula memang boleh buka tingkap, maka murid akan kekal di situ, kita buka tingkap, kita tutup aircon dan murid akan makan di situ. Selesai makan, tutup balik tingkap, kemas, buka aircon balik untuk ke apa? Orang kata apa? Untuk keselesaan anak-anak. Okey. Baik, ini slide terakhir. Kalau ada yang saya dah sebut pun saya tak akan sebut lagi. Nanti di hujung tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya soalan. Okey, bawah sikit. Okey. Tarikh mula persekolahan secara bersemuka dah maklum tadi pada 4 Oktober untuk prasekolah pada 18 Oktober. Seterusnya, waktu persekolahan. Okey, ini saya nak tentu sikit lah. Macam kita sebut tadi, waktu persekolahan program pendidikan khas integrasi. Tahap 1, fikir aman, fikir cerdik dan fikir gigih. Isnin dan Selasa 7.30 pagi, rehat 9 hingga 9.30, balik pukul 12.30 hari Isnin dan hari Selasa. Rabu, Khamis dan Jumaat masuk macam biasa 7.30 pagi, rehat pun macam biasa. Baik. Mana dia? Ya, masalah teknikal. Okey, balik hari Rabu, Khamis, Jumaat pada jam 11.30 pagi. Untuk murid-murid yang kita maklumkan tadilah ya. Jadi kemudian nanti cikgu akan update juga yang mana yang murid balik awal 10 minit, boleh masuk ambil anak awal 10 minit. Okey, tak ada masalah. Where's the slide? Stop present, nanti Cik Sabri cuba present. Sebab dia keluar drive. Okey. Baik, sementara tunggu teknikal ni betulkan slide, saya tengok Puan Nadia Hani Abdullah. Maaf cikgu, boleh tahu tak SOP untuk yang berkongsi kelas? Cik Sabri, untuk Puan Nadia ni untuk prasekolah ke untuk PPKI ya, Puan Nadia? Kalau prasekolah kita tak ada kongsi kelas. Kalau PPKI ada kongsi kelas Cik Sabri? Tak ada. Pun tak ada kongsi kelas.
Prasekolah tak ada kongsi kelas Puan Nadia. Oh, maksudnya kongsi pagi dan petang. Okey, kalau kongsi pagi dan petang, SOP 2.0 sama. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya kata patut SOP 2.0 tu, setiap kali murid tu balik, kelas akan disanitasi dahulu. Okey, PPM akan sanitize dulu kelas, okey, lap meja, lap kerusi, kemudian sebaru bulik petang masuk ke dalam kelas tu. Okey, bila kita dah sanitize tu, kita anggap memang SOP dah dipatuhi dan sekolah akan selamatlah, kelas akan selamatlah digunakan. Okey, untuk murid pagi dan petang. Kalau murid yang bergila-gila tak ada, prasekolah dia akan duduk dekat situ saja. Cuma yang pagi dan petang tu adalah kelas yang berkongsi. Dan untuk makluman juga, kita pun telah pun sediakan satu alat sanitize tu yang sentiasa on tu. Orang panggil apa yang tu yang kalau yang asap tu, kalau yang tu apa nama dia atau yang pakai macam yang keluar asap tu apa panggil apa? Diffuser. Diffuser kan ada yang botol yang kecil-kecil kat rumah kita duk buh tu kan. Tiap-tiap kelas kita dah sediakan, okey, dan sentiasa on benda itu setiap masa. Kat rumah kita buh minyak ni kan. Tu Puan Diana dah beritahu. Diffuser. Ananomis, betul. Benda itulah. Okey, kita akan onkan setiap masa untuk memastikan keselamatan anak-anak kita. Okey, saya teruskan. Tadi untuk tahap 1, ni untuk tahap 2. Isnin dan Selasa 7.30 pagi. Hari-hari lah sekolah ni mula 7.30 pagi. Sekolah setialam ni. Tak ada hari yang kita mulakan lewat. Okey. Rehat 9 hingga 9.30. Cuma waktu balik sahaja. Isnin Selasa 12.30 hari. Rabu Khamis pukul 12. Jumaat 11.30 pagi. Okey. Cuma dekat sini saya nak bagi tahu waktu balik tahap 1 Isnin Selasa kita awalkan 10 minit, pukul 12.20 dah boleh ambil. Hari Rabu dan Rabu Khamis Jumaat tahap 1 11.20 boleh ambil anak-anak tahap 1. Tahap 2 follow jadual waktu macam biasa. Okey. Sayang walaupun 10 minit kadang-kadang time tu lah cikgu-cikgu ni nak bagi kesimpulan apa yang dia orang belajar hari ni. Hari ni lah cikgu tu nak buat sedikit ujian ringkas dengan anak-anak murid ni. Jadi 10 minit tu nampak aja simple tapi sebenarnya bermakna untuk anak-anak murid kita dalam kelas. Cikgu, RMT dibekalkan? Ya, RMT dibekalkan macam biasa. Okey. Right, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, kehadiran. Macam biasalah saya beritahu tadi, PDPC mula 7.30, murid hadir ke sekolah sebelum 7.30. Guru bertugas dan pembantu pengurusan murid akan memeriksa suhu murid sekiranya bacaan suhu melebihi 37.5, murid perlu dibawa pulang. Ibu bapa dikenaki menunggu sehingga proses ini selesai. Ini SOP ini bukanlah ditetapkan oleh sekolah. SOP ini ditetapkan oleh KPM berdasarkan perbincangan dengan MKN. Mana-mana pun akan menggunakan SOP ini. So kalau anak itu lebih 37.5 memang tak boleh masuk kawasan sekolah. Jadi kalau prasekolah ni tak ada masalah lah, kita ambil di pagar luar. Kalau PPKI ni kita ambil suhu dekat dalam pagar sekolah. Okay, jadi kalau memang tinggi, memang kalau kita benarkan jadi sekolah akan salah. Saya akan kena secharge. Okay, cikgu-cikgu PPKI akan kena tindakan sebab benarkan anak 37.5 masuk ke dalam kawasan sekolah. Oleh itu, tuan-tuan dan puan tolong tunggu saat anak terutama anak ibu bapa PPKI ni ambil suhu. Okey, clear. Cikgu kata clear. Bawah 37.5. Okey, boleh masuk. Tuan-tuan dan puan pun boleh beredar. Okey, sebab SOP-nya macam tu. Murid yang didapati bergejala seperti batuk dan sesama juga akan diarahkan dibawa pulang untuk keselamatan. Okey, ini adalah untuk keselamatan. Ini SOP yang kita perlu patuhi . Untuk keselamatan anak yang lain, kita mohon dibawa pulang. Murid yang dibenarkan dikenaki membasuh tangan di tempat yang disediakan dengan pemantauan guru bertugas atau PPM sebelum masuk ke kelas. InsyaAllah. Ini anak-anak murid kita hari tu waktu awal tahun itu dia orang sempat masuk, dia orang sempat praktik benda ni. Dia orang dah biasakan diri dengan mencuci tangan menggunakan sabun yang disediakan. Okey, pakaian murid mengikut keselesaan dan sopan. Saya dah terangkan tadi, kalau uniform pakai uniform. Kalau uniform dah ketat, pakai pakaian sukan. Kalau pakaian sukan pun tak ada, pakai baju raya pun tak apa. Asalkan murid tu hadir ke sekolah dan kemas. Okey. Slide sebelumnya tadi ada lagi satu perkara saya tak sebut. Okey, ibu bapa tidak dibenarkan masuk kelas. Okey, ini untuk langkah keselamatan lah seperti mana yang saya maklumkan 3.0 ni agak ketat. Jadi biarkan PPM dan juga guru kami yang membantu
untuk menguruskan anak tuan-tuan dan puan apabila masuk ke dalam pagar. Okey, seterusnya. Next slide. Peraturan masuk dan keluar kawasan sekolah, hanya ibu bapa yang penjaga yang lengkap mengambil vaksin 2 dos dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Seperti mana yang saya maklum tadilah. Sekarang ni SOP yang diguna pakai standard satu Malaysia, kalau dah komplit 2 dos baru boleh masuk. Boleh baru masuk 7-Eleven, baru boleh masuk 99 Speedmart, baru boleh masuk Setia Alam City Mall, baru boleh masuk KFC kan. Jadi sekolah pun sama. Premis kerajaan. Okey, dan ia menjadi lebih penting apabila anak-anak murid ni dah ada dalam kawasan sekolah. Okay, kalau sebelum ni mungkin kita boleh bertolak ansur, tapi bila ada anak murid, keselamatan anak murid amat kita titik beratkan. Jadi kalau tak ada 2 dos, tak bolehlah hantar anak sampai ke dalam, macam saya cakap tadi, letaklah dekat ruang menunggu depan pagar, dekat guard tu, nanti akan adalah PPM kami akan ambil bawa masuk ke dalam sekolah, ke dalam kelas. Okay, kita kumpul dulu, 4-5 orang bawa sekali. Sebab seperti mana yang maklum kan, pagar tu dengan depan PPKM tu pun boleh tahan jauhnya. Kalau PPM saya nak ulang-alik sorang, kena seminggu, semua tinggal kuruh ya PPM saya sebab exercise pagi-pagi. Jadi kita kumpul dulu 4-5 orang baru kita bawa sana. Kalau yang tak komplit 2 dos lah. Kalau dah komplit 2 dos, kita benarkan masuk dan hantar sampai depan pagar. Okey? Masa dibenarkan masuk kawasan sekolah ada seperti berikut. Masa datang sekolah 7 pagi hingga 8 pagi. 8 pagi ke 8.30 Cik Sabri? 8.30 kan? Okey, 8.30 8.30 tu pembetulan sedikit. Masa pulang 11.30 hingga 1. Okey, janganlah sampai lambat ambil anak. Kemudian kesian kat anak tu tunggu sampai pukul 2 tak ambil lagi. Kesian kat dia, okey? Sebab apa? Sebab kelas-kelas ini apabila murid semua balik, kita akan mulakan proses sanitasi. Cikgu-cikgu dah nak mula sanitasi kelas, nak lap, nak fogging and everything. Kalau ada murid dalam tu, dia tak boleh start lagi. Kalau murid tu balik pukul 3, kelang kabut PPM pembantu pengurusan kami. Nak fogging kelas, nak cuci, nak susun, nak standby untuk besok anak murid datang pula tu. Terutama kalau prasekolah tu, bila sesi pagi dan sesi petang tu kongsi kelas. Sesi pagi balik aja, cepat-cepat kelas tu nak kena sanitasi, nak lap, nak susun balik, make sure diwapkan. Okay? Kemudian barulah murid petang boleh masuk. Itu sebab itulah kalau boleh ambil ikut timing. Hanya kenderaan yang mempunyai pelekat saja dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Pelekat ni dah diwajibkan untuk keselamatan. Okey, pelekat ni bukan saja-saja kita suruh buat. Kalau kereta yang tak ada pelekat, dia nak masuk, dia mengaku kata dia parent PPKI, dia masuk, dia kidnap seorang, jenuh menjawab kita. Okey, benda ni pernah berlaku kan? Jadi kalau boleh pastikan semua kenderaan yang nak masuk tu ada pelekat. Kalau hari tu bawa kereta lain, kereta pelekat tu duduk dekat BMW. Hari ni bawa Porsche, contohlah macam tu kan. Selotok dengan guard. Tunjuk anak, okey, bawa ada anak dalam tu, kita benarkan masuk. Sebab keselamatan ni penting. Okey, keselamatan ni amat penting. Baik, ibu bapa penjaga tidak dibenarkan berada dalam kawasan sekolah dalam jangka masa tanpa urusan rasmi. Ini adalah SOP lah. Kita nak pastikan perjalanan sekolah itu berlangsung baik. Ni yang last ni pun saya nak tekankan juga. Pandu kenderaan dengan kelajuan 5 km ketika berada dalam kawasan sekolah. Okey, janganlah macam Formula 1. Tahu tuan-tuan dan puan-puan, ada yang kerja di Putrajaya, ada yang kerja di Kuala Selangor, ada yang kerja di jauh-jauh lah, rushing nak pergi tempat kerja. Tapi masuk dalam kawasan sekolah, kenalah perlahan-lahan. Relax, okay? Hantar anak, tenang-tenang, senyum, cium daya anak, okay? Dan keluar pelan-pelan. Nanti dah sampai highway, bawa lah, okay? Laju-laju. Dalam kawasan sekolah ni keselamatan. Saya kan, kalau tuan-tuan perempuan perasan, saya selalu tiap pagi ada dekat gate, tengok. Macam-macam PL, time nak masuk pagar tu, Faizal baru buat, okay, piping 421 baru buat, dia punya tekan tu. Kawasan sekolah untuk keselamatan anak-anak, okay, kita takut, manalah tahu anak-anak yang mana yang ayah, ibu bapanya tak lengkap 2 dos akan hantar dekat depan gate, kita nak bawa anak-anak itu bergerak ke pendidikan khas. Manalah tahu tengah kita bawa tu tuan-tuan dan perempuan masuk, tak nampak, terlanggar, dah jadi kes polis. Okay, insyaAllah. Sebenarnya hari ini saya jemput juga pegawai polis rantai kita, Ketua Balai Setia Alam tu join.
tapi mungkin beliau ada tugasan yang lebih penting. InsyaAllah hari Isnin nanti beliau akan bersama-sama dengan saya dekat depan tu. So kalau boleh kerjasama, kereta-kereta yang laju-laju tu, yang rasyat tu, kita bawa pelan-pelan. Okay? Untuk keselamatan anak-anak yang kita sayangi sekalian. Baik. Itu berkenaan dengan ni. Cuma saya ada pesanan sedikit. Saya percaya guru-guru telah pun edarkan borang vaksinasi lengkap untuk ibu bapa isi. Rekod ini kita perlu simpan untuk kita dapat kenal pasti ibu bapa rekod keluarga yang mana yang dah lengkap vaksin dan keluarga mana yang tak vaksin. Okey, jadi tolong bagi kerjasama. Tak apa, vaksin ke tak vaksin tak kisah, tapi bagi borang itu dan nyatakan dengan jujur kepada guru untuk kita simpan rekod tersebut. Okey, ini adalah untuk keselamatan. Okey, kita dah bagi Google Form. Nanti kita akan bagi kepada tuan-tuan dan perempuan. Ini borang kebenaran untuk tes Check. Dah bagi sekali kan? Okey. Saya percaya waktu kita edarkan borang tu macam-macam borang kita dah bagi. Okey. Ada borang kebenaran untuk buat ujian kendiri, test kit, ada borang keselamatan, ada borang kesihatan, ada borang vaksinasi ibu bapa. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan perempuan, hari ni hari Sabtu, segerakanlah sebelum Isnin ni, serahkan kepada guru-guru yang sepatutnya. Lengkapkan borang tersebut. Okey, ambil masa sekejap untuk anak-anak kita ni, 5 minit, 10 minit, isi Google Form yang telah diedarkan. Okey, next slide. Ada lagi? Waktu rehat murid, semua murid menerima rancangan makanan tambahan. Ini untuk murid pendidikan khas lah. Untuk murid prasekolah macam mana? Kita bagi juga all include. Untuk murid pendidikan khas dan juga pra, memang makan kita sediakan, jangan risau. Okey. Makanan akan disediakan oleh pihak kantin sekolah untuk pendidikan khas. Untuk prasekolah, PPM akan masak, okey, mengikut diet yang telah ditetapkan oleh KPM. Murid-murid akan makan di dalam kelas masing-masing pada waktu rehat dengan pemantauan guru dan pembantu pengurusan murid. Sebarang pertanyaan boleh hubungi guru kelas masing-masing. Okey. Alright, next. Kalau tuan-tuan dan perempuan kita dah sediakan kotak kuning tu, tuan-tuan dan perempuan ikut anak panah tu masuk dalam, okey, ruangan dalam tu nanti kita dah kosongkan untuk memudahkan ibu bapa pendidikan khas. Kona, okey, kona, biar kepala dia tu keluar kot tu, kepala kereta tu, pintu tu letak dekat tempat kuning tu, biar anak murid turun dekat situ. Okey, kosongkan. Dia 2 hala tu tau. Jangan blok hala yang orang nak masuk tu sebab ada orang lain pula nak masuk, nak return hantar anak dia. Okey, sebab kita ada 63 orang, kita pun dah hadkan sehingga 8.30, kita harap taklah berlaku kesesakan dekat situ. Okey, dropkan dekat kotak kuning, PPM akan ambil. Tuan-tuan dan puan tak perlu turun. Tak apa, duduk je. Standby je dalam tu. Nanti PPM akan uruskan. Okey, next slide. Habis Okey, itu sahaja taklimat untuk hari ini daripada pihak saya. Ada soalan ni? Info dari Puan Fazlina, parent PPKI, guru terapis dari OWL Center yang menjemput beberapa orang murid PPKI telah menerima dos vaksin lengkap. Terima kasih. Okey, kita maklum. Okey, Puan Auni Raudah binti Muhammad Hani. Okey, untuk pengetahuan Puan Auni Raudah, SOP 3.0 ni agak ketat. Okey, kalau sebelum ni kita benarkan sambutan birthday dan sebagainya. Untuk 3.0 ini bagi peluang kepada sekolah untuk teliti dulu perjalanan SOP itu. Kalau anak murid boleh patuh SOP, tenang dan tiada masalah, insya-Allah kita akan benarkan dengan syarat patuh SOP. Maksudnya nak buat birthday, cikgu uruskan, budak duduk tempat masing-masing. Okey, cikgu akan edarkan makanan, murid tak ada bersentuhan, tak ada rapat-rapat. Insya-Allah kita benarkan nanti. Apa-apa pun untuk minggu pertama, minggu kedua ni Puan Auni kita hold dulu. Sebab kita nak tengok perjalanan untuk pembukaan sekolah untuk seminggu 2 ini. Okey? Boleh Puan Auni? Right? Baik. Seterusnya, pelekat kereta yang ditempah belum dapat, boleh dapat kelonggaran masuk ke nanti? Masih belum ada yang dapat lagi? Ada yang belum dapat lagi pelekat? Okey, kepada yang belum ada pelekat kereta, saya percaya dah dapat yang tu kan? Yang laminate tu kan? Laminate tu semua dah dapat? Okey, tak apa.
Kalau ada yang belum dapat lagi, nanti saya akan cek dengan guru untuk uruskan dapatkan segera. Untuk hari pertama, kalau tak ada pelekat lagi, is okay. Okay? Maklumkan sahaja kepada guard bahawa tunjuk ada anak dalam kelas, dalam kereta nak hantar anak. Okay? Yang penting scan MySejahtera, okay? Dan juga buktikan bahawa dah lengkap 2 dos. Okay? Nanti insyaAllah dalam minggu ni tolong segerakan untuk pelekat kereta. Kita akan selesaikan. Nanti kita akan serahkan. Stok dah siap. Cuma nanti kita tak serahkan lagi. Nanti minggu ni kita akan serahkan. Okey, insyaAllah untuk pelekat tu. Lain-lain ada apa-apa pertanyaan lagi? Sama ada murid pendidikan khas ataupun murid daripada prasekolah. Ibu apa? Cikgu ada recording tak? Recording. Oh, masuk lambat. Ada. Nanti saya bagi dekat cikgu-cikgu dia nah. Record dia nah. Tak apa, nanti saya bagi dia record dia. Baik, lain ada apa-apa lagi yang pertanyaan? Nanti slide pengoperasian tu pun nanti kalau boleh kita belaskanlah kepada parent boleh baca sendiri. Okey? Ada yang maklumat yang parent boleh maklum. Murid pra akan bawa full set buka mereka pada 18 Oktober. Full set buku. Ingat buka apa? Buka puasa ke apa ke? Macam mana cikgu pra? Bawa buku siap-siap. Berat tu. Nanti kita putuskan puan. Sebab 18 Oktober kan ada masa lagi. Mungkin cikgu dia hadkan bawa buku apa-apa sebab kesian kalau nak bawa semua tu. Anak-anak prasekolah kita ni comel-comel kecil-kecil, nanti berat buat, nanti kesian kat mereka. Nanti cikgu prasekolah akan maklumkan dekat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apa perkara yang perlu bawa. Ada masa lagi untuk prasekolah. Lain ada apa-apa lagi nak tanya? Kita bagi sampai 10 lah nah. Okey, Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Saya Bapa Ifat Aziz Adhar daripada PPKI. Ya. Okey, saya ada 2 soalan. Satu berkenaan dengan nak masuk kena scan MySejahtera. Okay. Perlu tak saya tik nama dependent anak saya ataupun saya perlu nama saya seorang untuk masuk? Lepas tu soalan kedua, anak saya terlibat dengan sekolah di OL juga, OWL tu. Okay. And then sebelum ni dia cuma hadir ke sekolah hari Rabu dan hari Khamis. Okay. Dan ibu bapa kena buat surat untuk dapat pelepasan daripada PPKI untuk hadir ke sekolah hari Rabu dan Khamis sahaja. Okey, bila dah buka sekolah balik sekarang ni kami dah bincang dengan UL tu, dia cakap boleh hadir hari Isnin sampai hari Khamis sebab dah lama tak ke sekolah, takut dia dah lari dia punya ni kan. Ya. So perlukah kami buat surat ataupun sebab hari Jumaat tu dia kata full day dekat UL lah. Perlu kami buat surat untuk menyatakan yang tu ataupun tak perlu? Terima kasih. Sama-sama. Okey, untuk soalan pertama, dependent yang bawah dalam MySejahtera tu kalau kita hantar anak kita boleh klik. Okey. Tapi kalau kita tak klik pun tak apa sebab rekod dekat PPKI pun ada murid tu hadir. Tuan-tuan dan perempuan hantar anak tuan-tuan dan perempuan pada hari tu. So boleh klik, tak klik pun tak salah sebab anak kita. Kalau boleh klik lah. Okey, kalau boleh klik. Yang kedua tu surat untuk hari Jumaat yang pergi ke OL tu buat juga untuk hari Jumaat sahaja. Okey, yang hari-hari lain tu dia datang macam biasa. Ini untuk perekodan dan memudahkan kita untuk rujuk. Kalau kita ambil attendance tu kadang-kadang, Jumaat budak ni pergi mana? Bila kita tengok, murid ni pergi ke OL school tu. Okey, saya harap menjawab soalan. Jika digital cert masih belum update, ada masalah ke jika parent hanya tunjukkan kad yang full dose, MySejahtera masih tak update lagi? Boleh, saya faham. Kadang-kadang MySejahtera tu ada yang problem tak boleh nak update. Tak apa, tunjukkan bukti yang dah 2 dos tu. Okey? Boleh on lain. Encik Subatra. Encik Subatra, cikgu akan sentiasa ada di pagar pra ke? Sebab tahun lepas bila murid lambat sikit tak ada cikgu dan guard untuk ambil bacaan suruh, murid terus masuk kerja. Ya, memang betul. Bila 7.30 sesi PDPC bermula, cikgu dah mula nak mengajar. Okey, sebab tu dia dah tak tunggu dekat guard. Tapi guard, kita akan arahkan guard untuk ambil suhu murid tersebut. Okey, kalau cikgu tunggu lagi dekat situ, nanti kesian dekat anak-anak murid kita yang lagi 24 orang dalam kelas tu. Jadi betul Puan Cik Subatra K. Chandoran,
kita akan minta Cik Gad untuk ambil suhu, okey. Dan murid itu akan bergerak sambil diperhatikan oleh penjaga keselamatan kita. Murid itu masuk ke dalam kelas. Okey, dan cikgu dah ada dalam kelas. Baik, lain soalan? Ada lagi 4 minit, kita bagi sampai 10.30 lah sebelum kita pergi kepada acara penutup. Terima kasih sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada hari ini. Nur Fatihah. Prasekolah ada sesi, prasekolah 2 sesi kan macam biasa. Prasekolah yang mana sesi pagi akan berada di sesi pagi. Yang berada di sesi petang akan terus di sesi petang. Mungkin kita tidak satu sesikan mereka. Okey? Mereka berada di sesi masing-masing. Okey? Boleh Puan Nur Fatihah? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada pertanyaan lagi? Kalau tak ada apa-apa, saya serah, ada. Kalau tak ada apa-apa, saya serahkan kepada pengacara majlis. Sebelum tu, saya ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa. Okey, terima kasih kepada yang di-Pertua PIBG, barisan AJK PIBG. Okey, para ibu bapa yang sentiasa memberikan komitmen penuh dan sokongan penuh kepada Sekolah Kebangsaan Setia Alam. InsyaAllah dengan kerjasama kita, kerjasama baik ibu bapa, penjaga, guru-guru, para pentadbir, pekerja-pekerja sekolah, okey, PPM, Sekolah Setia Alam ini akan terus cemerlang suatu hari nanti, okey, ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi apa yang fokus kita sekarang ini adalah pembukaan sekolah, keselamatan anak itu adalah yang paling penting. Apa yang saya maklumkan tadi adalah ketetapan yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana sekolah kebangsaan ini adalah di bawah pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia, dan sekiranya kita sama-sama berganding bahu, anak-anak murid kita yang dah lama tak hadir ke sekolah ini, kita akan bantu untuk catch up balik, okay? Membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Dah hampir 3-4 bulan mereka telah ber-PDPR di rumah, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jadi bila bersemuka ni dibuka, saya bersyukur sangat-sangat sebab ada banyak benda yang kita nak bantu anak-anak murid kita di sekolah ini. Okey, jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan menjadi ibu bapa yang cemerlang, yang sudah hadir, sanggup tunggu sampai pukul 10.30 pada hari ini. InsyaAllah doa tuan-tuan dan puan-puan sentiasa bersama-sama dengan kami. Doa kami sentiasa bersama dengan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Anak tuan-tuan dan puan-puan macam anak kami juga. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang kalimat saya ada terkasar bahasa, tergurau, terlebih-lebih yang mengguris perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih. Ada soalan satu lagi. Ada Syam Akmal. Saya guru besar, ada nombor handphone tak? Sebab saya ada isu. Okey, cikgu, saya nak tanya macam anak saya prasekolah, dia bersekolah di sebab yang ni pun saya rasa agak masalah pada saya lah, sebab anak saya selama ni 4 orang sekolah di Setia Alam. Yang sekolah menengah pun Setia Alam. Tiba-tiba anak lah saya dapat offer sekolah Seksyen 7. Jadi macam pelik-pelik sikit lah. Saya cuma nak tahu rayuan saya gagal. Jadi apa yang perlu saya buat? Itu saja. Baik, Cik Chan, ambil kesempatan lah nak terangkan berkenaan dengan kemasukan tahun 1 ni. Kemasukan tahun 1 ke Sekolah Kebangsaan Setia Alam ni bukan kawalan sekolah. Maksudnya sekolah tidak berhak untuk memilih mana-mana murid. Dia menggunakan sistem. Ramai anak-anak yang kakak abang ada tahun 4, tahun 5 tak dapat di Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Sebab pertama sekali, permintaan untuk tahun 2021, permintaan untuk tahun 1 2022. Pada tahun 2021 ni mohon untuk masuk 2022, hampir 750 orang yang mohon. Kita maksimum boleh buka hanyalah 11 kelas. Yang mana kapasiti 11 kelas itu, satu kelas sebenarnya 40 orang. Tapi kita naikkan rate dia kepada 45. Okey, 45
kali 11, 495 orang murid yang berjaya mendapat tempat di Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Mohon 750. Yang beralamat Setia Alam sahaja sebanyak 618 orang. Okey, maksudnya 495 yang tempat yang ada, tapi yang mohon keseluruhan, yang alamat Bukit Raja, yang Kapar, yang Meru mohon sekolah ni 700 lebih. Yang alamat Setia Alam saja 600 lebih. Tempat 495. Maksudnya ada yang beralamat Setia Alam pun tak dapat kepada sekolah Setia Alam. Jadi benda ni kita tak boleh buka 12 kelas sebab tak ada bilik yang kita boleh buat. Okey, kursi meja tak ada. 45 orang yang kita ambil tu pun dah santap. Permohonan ini ditapis melalui sistem. Jadi bukan kawalan saya, bukan kawalan sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan mohon melalui sistem online MOE JOV tu, diorang akan tapis berdasarkan alamat. Jadi yang alamat Setia Alam dahulukan dapat, tapi kalau alamat Bukit Raja and everything memang tak dapat terus. Yang mana yang kakak abang yang melebihi 495 ke atas tu memang dihantar ke Seksyen 7, ke Seksyen 24. Bukan saya tapi sistem. Okey, baik cikgu. Okey, saya faham. Cumanya maksudnya walaupun anak saya ataupun murid-murid yang berada di Prasekolah Setia Alam tak bermakna semua pelajar sekolah Prasekolah Setia Alam dapat diserap terus masuk ke sekolah rendah Setia Alam. Maksudnya selain daripada mereka, prioriti akan diberi kepada murid-murid yang bukan prasekolah belajar di sekolah Setia Alam. Adakah begitu? Ya, sebab dia punya permohonan tahun 1 dengan permohonan pra dia dua benda yang berbeza. Tahun 1 dia refresh semua balik, mohon semula. Sistemnya lain. Prasekolah sistemnya lain. Oh, okey. So maksudnya apa yang saya faham, walaupun anak saya antara 10 terawal saya memohon untuk darjah 1, tetapi tidak menjadi satu ukuran untuk anak saya mendapatkan tempat di SK Setia Alam. Macam itulah cikgu ya maksudnya? Ya, sebab yang buat tu sistem bukan saya. Okey, so maksudnya sistem tu memang auto kita serah 100% orang kata pada sistem lah. Kita redor dan tawakal pada sistem. Maksudnya tak ada orang yang ada kuasa di atas sistem yang seperti mana cikgu guru besar bagi tahu ya? Ya, sekolah terima sahaja benda tu daripada PPD dan BTJPN yang tapis benda tu. So maksudnya memang tak ada kuasa apa-apalah. Okey, saya faham. So bergantung kepada sistem sepenuhnya. Okey, faham. Okey ya. Tapi nanti yang daripada 495 tu kita tunggu nanti apabila buka sekolah. Okey. Yang mana yang alamat Setia Alam lah. Kalau 495 tu nanti ada yang pergi sekolah swasta 2-3 orang. Yang tu boleh buat rayuan cuba masuk untuk gantikan slot yang mana yang pergi sekolah swasta tu. Tapi kena tunggu buka dulu. Yelah, saya pun berharap-harap sangatlah supaya anak saya ditempatkan di SK Setia Alam sebab kafar dia dekat Setia Alam sebab selama ni 4 orang anak saya semua okey je. Cuma yang kali ni sistem agak, saya yakin benda tu ada kucar-kacir lah, tapi tak apa sebab kita pun tak berkuasa di atas sistem. Betul, faham. Terima kasih Cik Syahna kerana memahami. Ramai yang datang jumpa saya minta kota guru besar lah apalah. Saya kata lah mana ada kota guru besar, benda tu sistem, saya tak ada ID dan password nak masuk benda tu. Okey, semua ditentukan oleh penempatan semua di PPD dan jabatan. Okey. Baik, ada apa-apa lagi nak tanya? Cik Syam, terima kasih Cik Syam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sama. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman atas penyampaian taklimat sebentar tadi. Jika tiada persoalan lagi, maka berakhirlah program taklimat persediaan pembukaan sekolah ini. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berusaha, berdoa dan bertawakal. Semoga dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak akan melancarkan perjalanan pembukaan sekolah untuk murid PPKI dan prasekolah nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.